محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekalan untuk kita di hari akhirat kelak. Khatib ingin mengajak hadirin Jumaat sekalian untuk sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk meraihkan Syawal, mengamal sunnah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Namun begitu bahang berpuasa masih mempengaruhi seluruh jiwa raga orang-orang yang beriman. Itulah kesan bagi mereka yang benar-benar rindukan Ramadan yang telah pergi. Justru itu antara amalan yang boleh kita lakukan untuk terus memperoleh ganjaran pahala dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghiasi bulan Syawal dengan amalan yang berteraskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, antara amalan yang sangat digalakkan adalah dengan melakukan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Hadis yang masyhur daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, selain daripada puasa 6 dalam bulan Syawal, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra saum al-itsnain wal khamis. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadilah insan rabbani yang sentiasa berpegang dengan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah, kerana tanpa kedua-duanya kita akan menyimpang dari manhaj rabbani dan nabawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tapi sepatutnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, yakni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Al-Quran, yakni kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Kalimah tu'allimun dan tadrusun dalam ayat ini mengikut kaedah nahwu dalam bahasa Arab, menjelaskan kepada kita bahawa proses tarbiyah itu adalah sepanjang hayat, iaitu perlunya dilakukan sepanjang seumur hidup kita. Ambillah kesempatan sempena menyambut bulan Syawal ini dengan menggandakan amalan sedekah kepada golongan yang memerlukan. Teruskan berkata-kata dan menulis perkara yang baik-baik sahaja, dan apa sahaja yang kita lakukan adalah menjurus kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dah dalam cara kita berpakaian. Hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu
yakni bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa taqwa itu adalah sebaik-baiknya peringatan untuk menutup aurat. Juga disebut dalam suratul Ahzab ayat yang ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap diam di dalam rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dalam ayat tadi jelas kepada kita bahawa Islam mewajibkan kita memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Ini bukan bermaksud kita dilarang untuk berhias dan mencantikkan diri, tetapi kita perlu bijak untuk memilih pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna. Berpakaian menampakkan sebahagian aurat ataupun menampakkan bentuk aurat pada badan adalah haram dan berdosa besar bagi lelaki dan perempuan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita juga dituntut untuk mengekalkan silaturrahim, lebih-lebih lagi dengan suasana Syawal yang penuh dengan tradisi rumah terbuka dan kunjung mengunjung ini. Sesungguhnya amalan ini harus diteruskan kerana dengannya dapat menjemput rezeki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Sesiapa yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, saya ingin mengajak hadirin Jumaat semua untuk sama-sama kita mengutip beberapa taujihat yang boleh dihayati dan dijadikan amalan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut ganjaran puasa 6 yang ditawarkan pada bulan Syawal ini untuk mendapatkan pahala berlipat kali ganda. Yang kedua, umat Islam hendaklah meneruskan segala amalan yang baik seperti mengekalkan salat berjamaah, memperbanyakkan salat sunat, qiyamul lail, sedekah dan sentiasa membaca Al-Quran dan mentadaburnya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap amal kebajikan yang kita lakukan akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah bersabar dalam menghadapi ujian daripada Allah sebagaimana sabarnya ketika kita berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tuntutan nafsu syahwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, kepadanya lah mereka dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.